fakta menarik mengenai gigi. Ia satu-satunya bahagian dalam tubuh manusia yang tidak boleh pulih dengan sendiri. Oleh sebab itu, amalan penjagaan gigi yang sempurna perlu bermula dari peringkat awal lagi. Terdapat segelintir ibu bapa yang mengambil ringan tentang penjagaan gigi susu, memandangkan ia hanya digantikan dengan gigi kekal. Namun apakah kesannya? Selama sejam, saya dan tetamu jemputan akan berbincang mengenai kesihatan gigi dalam Hello Doktor. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat berhujung minggu buat anda semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam Hello Doktor pada hari ini. Saya Ani Mizati akan bersama dengan anda. Okey, pada hari ini pastinya mungkin ada yang setengah daripada kita dah ada di kampung halaman. Ialah esok merupakan cuti untuk menyambut Hari Kebangsaan kita yang ke-63 tahun Merdeka. Dan mungkin anda di rumah juga telah pun tunggu kami untuk bercerita, berbincang tentang kesihatan gigi. Apa yang penting sekali hari ini adalah bagaimana untuk kita tahu cara penjagaan gigi yang paling betul sekali bermula daripada peringkat usia yang awal. Maknanya daripada gigi susu sehingga ke gigi kekal. Kadang-kadang kita rasa macam dalam masa yang sekarang ini, walaupun kita seringkali diingatkan untuk jaga kesihatan kerana untuk meningkatkan imunisasi kita dengan pelbagai lagi masalah kesihatan yang lain, takut terjangkit dan sebagainya. Tapi jangan lupa kesihatan gigi juga adalah sangat penting. Okey, kepada anda semua, jangan lupa untuk tinggalkan komen. Kita suka raikan komen anda, pandangan anda mahupun persoalan berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Pergi sahaja ke Instagram TV3 Malaysia. Cari sahaja hashtag ataupun tanda pagar Hello Doktor. Poster hari ini, tinggalkan banyak-banyak komen di sana. Kita nak raikan pada hari ini. Atau kalau mungkin semangat berkobar-kobar, esok merupakan Hari Kebangsaan kan? Telefon kami, okey, nak berbicara dengan kita. Ada seorang pakar jemputan dan ada seorang artis dan juga selebriti yang akan kita jemput pada hari ini. 0377261603. Okey. Kita berbicara tentang kesihatan gigi. Kalau di awal tadi, kita dah pun ceritakan tentang bagaimana penjagaan ataupun apakah kesannya jika kita teralpa dengan penjagaan gigi yang paling betul. Okey? Tapi sebelum itu kita nak kongsikan dahulu apa yang berlaku di Malaysia tentang perkembangan COVID-19. Seperti yang anda dapat saksikan, 17 kes baharu yang tercatat menjadikan jumlah kes aktif 160. Kes sembuh baru 9,048 dengan 10 kes sembuh baru yang telah pun dibenarkan discharge dan kematian mencatat 1 kematian ya. Jadi jumlah kematian 126. Menjadikan jumlah kes keseluruhan 9,334 yang berlaku di Malaysia. Okey, melihat kepada kembali kepada dua angka ini merisaukan kita, khawatir walaupun ini adalah musim cuti kita boleh katakan. Jaga diri anda, kekalkan penjarakan fizikal, kekalkan kesihatan diri anda, kekalkan SOP yang telah pun ditetapkan. InsyaAllah kita boleh perangi COVID-19. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, apa yang kita nak bincangkan pada hari ini pastinya ada seorang pakar jemputan yang akan menghuraikan tentang kesihatan gigi bersama dengan kita. Anda dapat saksikan di sebelah saya. Dr. Nazatul Sabariah Ahmad, pakar perunding pergigian kanak-kanak dari Hospital Wanita dan Kanak-kanak Alvis Sidna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Okey doktor, pertama kali kita jumpa. Dan hari ini kita nak bicara tentang kesihatan gigi yang pastinya menjadi topik yang sering kali kita buat, sering kali kita huraikan ataupun sering kali kita bincangkan, tapi masih ada lagi sedikit sebanyak topik yang perlu dibincangkan kan? Doktor, mungkin kita boleh mulakan tentang secara ringkasnya pertumbuhan gigi yang perlu kita tahu bermula daripada gigi susu sehingga kepada gigi kekal. Okey, terima kasih Ani. Ya. Okey, seperti yang kita tahu, gigi ni ada 2 set kegigian. Okey, yang dipanggil gigi susu dan juga gigi kekal. Okey, ramai yang tak tahu gigi susu ni bermula pertumbuhannya seawal dalam kandungan. Iaitu dalam lebih kurang 17 ke 20 minggu intrauterine. So the first primary tu started to dipanggil calcification lah untuk terbentuk. Jadi penjagaannya telah bermula dalam kandungan lagi. Jadi ibu-ibu mengandung yang perlu mengambil suplemen yang cukup untuk memastikan kualiti gigi itu adalah yang baik. Okay, setelah
dari masa ke masa gigi-gigi lain juga tumbuh, terbentuk, dan apabila kandungan sampai umur 38 minggu hingga ke 40 minggu dan selepas lahir, the first gigi kekal mula terbentuk. Jadi maknanya itu adalah gigi pertama, gigi kekal yang mula terbentuk kan? Ya, masa nak dekat lahir tu. Sebab kita selalu ataupun sering kali kita rasa macam kalau gigi susu ni penjagaan dia biasa-biasa je. Kita tak perlu menitik beratkan sangat dari segi penjagaan. Walhal sebenarnya belum tumbuh gigi pun gusi itu perlu dijaga rapi. Maknanya dititik beratkan tentang kesihatannya. Seawal umur berapa yang sebenarnya kita perlu sedar, doktor? Okey. Sebenarnya penjagaan oral dipanggil, bukan hanya gigi, bahkan termasuk gusi bermula sejak dari lahir. So sebab bila lahir baby telah mula menyusu. Jadi setiap susu yang melekat dalam mulut perlu dibersihkan. Jadi kebanyakan ibu bapa menggunakan kain yang basah dan juga lampin. Sebelum ada gigi okey, tapi bila sudah mula tumbuh gigi dinasihatkan menggunakan berus gigi sebab berusnya lembut dan dapat membersihkan secara keseluruhan lah dengan betul. Jadi itulah penjagaannya bermula seawal lahir lagi, bukan apabila sudah ada gigi. Sebelum ada gigi lagi kena bersihkan mulut tu. Maknanya sebab ialah menyusu kadang-kadang kan breastfeeding ataupun bottle feeding itu pun akan meninggalkan kesan yang perlu dibersihkan. Okey, itu mungkin salah satu perkara yang diambil remeh juga setengah ibu bapa yang rasa macam tak penting sangat. Tapi untuk pergi berjumpa dengan doktor gigi, saya selalu ada satu stigma dulu masa kecil-kecil. Saya sangat takut nak jumpa doktor gigi. Padahal tak ada apa-apa pun sebenarnya. Kan, tapi sebenarnya seawal umur berapa yang disarankan bila dah tumbuh gigi tu kita kena jumpa doktor gigi? Okey, sebenarnya kalau dalam ada satu artikel atau guidelines yang dibuat oleh BSPD, British Society of Pediatric Dentistry, that we adapt, kita menggalakkan berjumpa doktor gigi seawal umur 1 tahun atau gigi pertama atau pada birthday, hari jadi yang pertama. So dental check up at 1. So seawal yang boleh sebenarnya, sebab kita bukan tunggu dah rosak dan hitam baru jumpa kan kita sebenarnya. nak bagi nasihat preventif, pencegahan. So pencegahan tu adalah sebelum dia rosak. Jangan datang bila dah rosak tu, maksudnya itu dah memulakan rawatan. Okey doktor, kita juga ada sediakan tentang bagaimana perubahan daripada gigi susu kepada gigi kekal. Kita saksikan dahulu. Okey, daripada lahir sehinggalah umur 25 tahun, maknanya sampai wisdom tooth tu dia akan tumbuh dan sebagainya. Adakah jangka masa ataupun tahap umur tu sama untuk setiap individu ataupun ada sebab-sebab faktor-faktor lain yang menyebabkan ianya berubah? Okey, yang tadi tu yang ditunjukkan adalah dipanggil eruption time, waktu pertumbuhan ke dalam cavity oral. Jadi waktu pertumbuhan eruption time ni dipanggil, dia ada range. Range dia ada bermula dari certain umur kepada certain umur. Dia berbeza dari segi lelaki dan perempuan dan juga berbeza dari segi apa dipanggil etnik. Maksudnya kalau Malay, Chinese, Indian ada lain juga. Ada little bit pemakanan ataupun dia punya genetik dia macam ada, dan juga kalau pergi di negara luar Caucasian comparing to Malaysian, dia ada beza range dia. Tapi kita sebagai doktor gigi kita akan tengok okey, kalau pertumbuhan gigi tu falls between range, still okay, tapi ada juga pesakit yang datang dia di luar range, sama ada terlalu awal atau terlalu lambat. Masa tu kita akan ambil perhatian lah, bagi perhatian lebih sikit. Okey, baru beberapa soalan tapi saya rasa macam banyak lagi sebenarnya nak tanya bersama dengan doktor. Doktor, kita rehat sekejap. Okey, kita rehat seketika, kembali selepas ini bersama dengan doktor. Banyak lagi yang kita bincangkan tentang kesihatan gigi. Hello doktor, seketika nanti. Sehari pagi dan malam. 2 kali setiap pagi atau malam. Bangun pagi gosok gigi, nak tidur pun gosok gigi. 2 kali sehari.
pagi dan malam. 2 kali sehari. 2 pagi dengan malam. 2 kali pagi dengan malam. 2 kali pagi dengan malam. Malam dengan pagi. Hari. 2 kali. Malam dengan pagi. 1 pagi, 1 malam. Kanan, atas bawah. Oh, macam tu. Siap. Ha, dah siap. Macam mana? Dah siap. Sini, kat bulan, masuk. Atas, bawah, kiri, kanan. Comelnya. Okey, itu dia antara yang dapat kita kongsikan bila kita bertanya tentang bagaimana cara gosok gigi adik-adik dan juga berapa kali kena gosok gigi sehari. Tapi doktor, yang sebenarnya 2 kali sehari. 2 kali. Tapi scaling dengan ataupun pencucian dengan flossing. Mungkin doktor boleh kongsikan berapa kali sebenarnya disarankan dalam masa sehari? Okey, untuk penjagaan di rumah 2 kali minimum adalah digalakkan pagi dengan malam. Ini untuk berus gigi berus gigi, sendiri. okey. Okey, tapi rawatan di klinik penskleran depends sama ada kalau dewasa tengok dia kuat minum kopi ke, dia penjagaan gigi merokok ke. Kalau kanak-kanak pun depends dia punya penjagaan oral hygiene sepanjang hari lah. Kalau maksudnya sekali sehari ke. Jadi kita galakkan datang sekurang-kurangnya 2 kali setahun, iaitu 6 bulan sekali. Untuk pencucian ataupun scaling. Check up dan cuci. Flossing? Okey, flossing ni kalau rajin memanglah kena hari-hari. Tetapi kalau untuk kanak-kanak, realistically, kalau mak tu memang rajin buat hari-hari, tak apa. Kalau saya nasihatkan seminggu 3-4 kali pun cukup dah. Tak semestinya you're flossing every day. Okey, dan seperti tadi kita dah bincangkan tentang bagaimana dengan pertumbuhan gigi. Kali ini pula kita nak kongsikan bagaimana penjagaan gigi bagi kanak-kanak. Sebab kita dah tahu tadi seawal gigi pertama sebenarnya yang tumbuh itu disarankan pergi jumpa doktor gigi. Tapi kalau kita bercerita tentang pembersihan gigi, contohnya kanak-kanak tu ada baru beberapa batang gigi lah. Dah boleh flossing ke doktor? Okey. Kalau kita kena faham flossing ni bukan yang utama. Yang utama adalah pembersihan, iaitu mechanical cleansing, iaitu memberus gigi lah. Sama ada memakai ubat gigi atau tidak, tapi pemberusan tu adalah paling utama dan digalakkan bermula seawal yang boleh. Pada bayi yang tak mempunyai gigi pun saya boleh sarankan gunakan berus gigi biasa yang dengan berus yang lembut. Jadi apatah lagi bila dia ada gigi. Dan juga penggunaan ubat gigi berfluorida. So kita galakkan berus gigi dengan menggunakan ubat gigi fluorida, dia mengikut umur tertentu dengan amount yang tertentu. Selalu kita nampak kan sama ada, yelah kadang-kadang suka makan gula. Kadang-kadang memang tak dapat nak lari dengan makanan manisan dan sebagainya. Tapi yang selalunya akan berikan kesan adalah gigi di bahagian hadapan, doktor. Kenapa? Memang depan tu senang untuk rosak. Okey, kalau tengokkan kenapa depan yang rosak dulu, dia adalah gigi yang paling awal keluar dan apabila seseorang bayi atau kanak-kanak minum botol, dia baring jadi saliva tu akan kurang, ailio kurang, jadi susu tu melekat lebih lama. Kalau tengokkan gambar-gambar biasa hanya gigi atas saja yang rosak, gigi bawah jarang rosak. Because dikata dia gigi bawah ni dia ada pool of saliva. Jadi sentiasa ada pembersihan. Manakala gigi atas kering, susu melekat lama atau benda manis melekat lama dipanggil acid attack. Jadi dia attack kepada permukaan gigi itulah. Okey, sambil-sambil dengar perbincangan saya dengan doktor, bolehlah anda komen dan juga tinggalkan apa-apa sahaja pesanan berkaitan dengan topik pada hari ini di TV3 Malaysia, Instagram kami menggunakan carian tanda pagar Hello Doktor. InsyaAllah kita akan bacakan dan kita akan minta doktor untuk menjelaskannya. Okey doktor, kita bercerita tentang kesihatan gigi kanak-kanak yang macam kalau menjadi kekhawatiran ni bila dah ada gigi kekal. Tapi betul ke? Ataupun sebenarnya daripada gigi susu tu kita dah kena betul-betul menitikkan penjagaan?
Ya, sebenarnya bila ada gigi susu tu kita menerapkan tabiat penjagaan gigi yang baik, iaitu berus 2 kali sehari. Sama pentingnya macam gigi kekal lah kan? Jadi bila dah ada gigi kekal, penjagaannya macam biasa je lah. Tapi kalau tak biasa berus gigi, tiba-tiba dah ada gigi kekal baru nak cuba berus gigi, tu yang tengok susahnya nak berus, tak betul dan teknik sebagainya lah. Sebenarnya kita nak didik awal lah juga. Yes. Okey, ada satu soalan dari social media yang kita ingin bacakan. Ini dari Azra'i Suhaimi. Okey, normal ke kalau bayi 12 bulan belum tumbuh gigi? Okey, apa dia doktor? Sebenarnya kalau ikut macam saya cakap tadi, pertumbuhan gigi, teeth eruption time, dia ada range. Jadi 12 bulan belum tumbuh gigi pertama adalah agak lambat. Because range dia bermula sejak umur 4 ke 6 bulan untuk gigi pertama. Jadi dia dah lag about 6 bulan. Cuma lately saya pun menerima pesakit-pesakit yang datang umur setahun lebih pun tak ada. Jadi kalau parents bawa ke klinik, kita boleh buat pemeriksaan dengan rasa bulging. Kalau ada nampak rasa macam ada bulging, kemungkinan gigi tu ada tapi lambat. Delayed or eruption. As long as dia keluar, tak apa. Nak kata normal tu tak berapa normal lah. Tapi mungkin masa berubah, range pun dah berubah sikit. Tapi ada cara yang kita boleh buat di rumah sendiri untuk mempercepatkan tumbuhan gigi kalau nampak dah lambat sangat tu? So dia far memang tak ada, memang tunggu je lah kan? Yes, gigi ni is actually what we call a genetically program. Dia sudah ada. Kalau dia kata dia nak keluar umur 10 tahun, 10 tahun lah dia keluar. You buat apa pun dia tak keluar. Okey, itu dia. Harap-harap dia menjawab soalan rakan kami di Instagram sebentar tadi. Ada satu lagi soalan, kali ini dari rakan selebriti kita. Saksikan. Hello doktor. Okey, Bella nak tanya. Bella ada anak buah dan gigi susu anak buah Bella tu dia dah start rosak. Jadi kami nak tanya pendapat doktor, patut ke kami biarkan atau kita bawa ke klinik dan cabut? Sebab risau kan kalau gigi kekal, apatah mungkin penjagaan dia lain. Tapi gigi susu ni macam mana doktor kalau dah rosak? Okey, first kita tengok awareness. Sebenarnya bila seseorang ibu bapa tu dah perasan gigi anaknya rosak, dia patut terus bawa berjumpa doktor gigi. Tak semestinya pakar, boleh jumpa mana-mana doktor gigi untuk mendapatkan pemeriksaan. Dan masa tu baru kita tengok keterukan atau dipanggil severity of the caries tu. Okey, kalau awal caries boleh buat tampalan and then mungkin crown sikit-sikit. Banyak rawatan yang boleh dibuat. Walaupun dekat gigi susu? Ya, gigi susu sebenarnya rawatan dia lebih kurang sama jenis rawatan macam gigi kekal. Walaupun ianya kita tahu akan tercabut pada satu hari certain nanti. masa. Tapi kalau kita bayangkan gigi depan akan ganti umur 7 tahun. Tapi masa rosak tu 2 tahun, dia ada lifespan 5 tahun. Jadi kalau gigi tu tercabut awal sangat, jadi dia akan menyebabkan gangguan lah kepada aktiviti harian kanak-kanak tu. Maknanya kalau kita nak katakan masalah yang berlaku pada gigi ni bukan sahaja boleh memberi impak pada gigi tu, tapi kesihatan kanak-kanak pun akan terganggu. Ya, memang ada. Kalau kanak-kanak yang hilang gigi dengan cepat, dia akan mengganggu fungsi, speech juga kadang-kadang dan juga nutrisi. Jadi setengah kanak-kanak yang saya tengok selalu datang dengan sakit gigi banyak yang rosak, saya akan tengok juga weight dia. Adakah dia on the growth chart tu normal? Kadang-kadang bila dia di bawah normal plotting, kita akan target disebabkan dia sakit gigi, dia avoid makan solid. So they opt for apa tu? Nutrisi dia pun kurang. Asyik botol feeding saja. Sebabnya liquid diet. Okey, faham. Itu salah satu. Okey, itu dia macam mana pentingnya penjagaan gigi susu, sebenarnya sama penting dengan gigi kekal kita. Okey, kita nak saksikan satu ini adalah perkongsian yang saya rasa cukup-cukup bermanfaat dan cukup-cukup memberi kita banyak ilmu sebenarnya, kerana ada seorang individu ini, kanak-kanak yang berumur 6 tahun lebih kurang macam tu, dia adalah autistik doktor. Baru-baru ni rakan wartawan kami Irin dan juga produser kami Irin Putri Azmi sempat ke hospital wanita dan kanak-kanak di mana di klinik Dr. Nazatul juga berjumpa dengan seorang kanak-kanak berumur 6 tahun yang autistik, tetapi ada 3 gigi yang perlu dicabut. Jadi bagaimana prosedurnya, kalau kita yang normal ni pun agak susah untuk melalui prosedurnya, apatah lagi kanak-kanak istimewa ini. Jadi ayo saksikan. Hari ini di Hospital Wanita dan Kanak-kanak Avicenna, saya berada di klinik pergigiannya yang nyata berbeza berbanding dengan kebanyakan klinik pergigian yang lain.
Apabila melangkah masuk ke klinik pula, ia masih lagi bertemakan dinosaur. Malah, tempat pemeriksaan gigi juga dikenali sebagai kerusi dinosaur. Tetapi ada sesetengah keadaan yang mana prosedur tidak boleh dijalankan di sini dan lebih sesuai untuk dilakukan di Dewan Bedah. Okay, akhirnya adik Noah Imran dah pun dibawa ke Dewan Bedah dan telah pun diberi ataupun sedang diberi bius bagi menidurkannya sebelum prosedur untuk mencabut 3 batang giginya akan dilakukan oleh doktor. Patient ni dia ada autism. We consider as special needs kids. Some yang biasa boleh dirawat di klinik, tapi kalau dia sangat hyperaktif, prosedur dia adalah susah, iaitu cabutan gigi besar molar. Jadi bius arm ni adalah membantulah. Kalau macam di klinik, ada ke macam prosedur lain untuk macam menenangkan, ada macam gas ke? Okey, sebelum dia ke bius arm, kita ada satu lagi sedation yang dipanggil inhalation sedation, happy gas. Tapi kalau patient tak boleh duduk diam pun, sedation tu takkan berjaya. Jadi kalau tengokkan patient ni sangat aktif. Jadi bius arm ni adalah yang terbaik lah untuk dia. Saya sedang buat cabutan gigi kekal. Sebab akarnya panjang dan dia merupakan satu cabutan yang agak sukar dibuat di klinik. Okey, jadi dah selesai lah cabutan gigi patient ni sebanyak 3 batang dan kita akan clean dan buat prosedur stop bleeding. Ini 3 batang gigi adik Noah yang telah dikeluarkan. Sekejap aja prosedur dia, dalam tak sampai 15 minit. Dan boleh dilihat ada yang dah patah dan yang satu ni dah berlubang, agak teruk kan? Okey, Barisha, boleh tak kongsikan tentang Noah, bagaimana keadaan penjagaan gigi dia sebelum ni? Penjagaan gigi dia sedikit sukar because he is having difficulty in brushing because dia tak suka something dalam mulut dia. So memang kita kena paksa dia untuk brush teeth dia lah. Recently dia complain dia sakit gigi. So bila kita bawa dia check, and then doktor check memang ada 3 batang yang kena tampal. Dah sampai nerve dah. Tapi pengalaman membawa Noah pergi ke klinik gigi tu macam mana? Kita dah pergi 3 dentist yang berbeza. Diorang tak boleh buat lah sebab anak saya hyper kan. So bila jumpa Dr. Nazatul, alhamdulillah dia boleh check lah Noah Imran. Tapi saya risau after dia sedar sekarang. Risau tak tahulah apa kan, because he will feel the pain kan after abuse dia hilang semua. So lega and risau lah. Alah, kesian je. Okey, yelah, betul lah apa yang ibu katakan tu, lepas dia sedar tu adalah antara yang paling kita risau kan. Macam mana reaksi masa Noah sedar, doktor? Okey, sebenarnya memang itu adalah question yang hot lah kalau parents yang akan risau. Tapi kalau tengokkan tadi, sebenarnya Noah tu dia jaga tanpa rasa sakit sebab semasa bius arm tu, selepas dia ditidurkan, mulut tu dibagi bius setempat juga dan ubat tahan sakit dah bagi dan antibiotik juga bagi. So for the first 8 hours tu sebenarnya tak rasa apa-apa pun. Some pesakit tu bila naik ke ward terus makan, terus minum sebab diorang perlu puasa 6 jam sebelum kan. Jadi bila bangun memang lapar. Okey, tak apa. Adik Noah kuat. Okey, doktor, kita nak rehat seketika. Masih lagi bersama dengan Dr. Nazatul seketika nanti berbincang tentang kali ini masalah gigi bagi orang dewasa pula. Kita ada seorang lagi artis jemputan. Kalau nak tahu siapa, segalanya seketika nanti dalam Hello Doktor. Tahukah anda sepanjang bulan Januari sehingga Mei 2020, jumlah kes demam denggi 6 kali ganda lebih tinggi daripada jumlah kes COVID-19. Justru itu ketika kita berjaga-jaga dengan ancaman bahaya pandemik COVID-19, kita juga perlu menitik beratkan penjagaan diri dari wabak demam denggi. Bersama melawan denggi. Kuasa di tangan anda.
kembali dalam Hello Doktor. Masih lagi bersama dengan saya dan juga dua tetamu jemputan kami di sini. Kalau tadi saya dah kenalkan, di sebelah saya Dr. Nazatul Sabaria Ahmad, pakar perunding pergigian kanak-kanak dari Hospital Wanita dan Kanak-kanak Abisina. Dan seorang lagi, Nat Zainal bersama dengan kita. Apa khabar, Nat? Khabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, ada sebabnya kita jemput Nat ni. Okay. Maknanya, bila kita nak cerita pasal gigi ni bukan sahaja satu perkara yang sangat-sangat penting untuk diri sendiri, tapi bila dah ada anak pun salah satunya kan, Nat? Betul. Dan difahamkan Nat Zainal juga bawa anaknya pergi jumpa Dr. Nazatul. Kisahnya. Betul, kisahnya juga doktor. Okey. Okey, masa bawa jumpa doktor umur berapa masa tu? Rasanya setahun lebih macam tu. Masa tu dah ada masalah ataupun ambil pendekatan berjaga-jaga? Okey, masa tu dia dah ada masalah sikit pada dua gigi depan dia. Dan saya risau sebab dia sangat-sangat susah bila nak gosok gigi. Dia tak nak. In fact, masa bawa jumpa dengan doktor memang pun dia lalak lah nak gosok gigi tu. Satu hari nak nangis traumatize je. Bila balik daripada klinik lagi teruk sebab dia tak nak. Tu dia. Dia tak nak dia gosok gigi. Tu dia. Itu selepas ada orang kata, pasang apa doktor? Dah buat crown kan? Doktor buatkan crown. Okey. Untuk salah satu gigi dia? Dua gigi yang rosak tu lah. Gigi susu masa tu? Okey. Masa tu memang antara salah satu rawatan yang disarankan lah bila dah jadinya gigi palsu, rosak dan sebagainya, doktor ya? Okey. Dan komen Nat lah bila melihat kepada penjagaan gigi yang seawal setahun pun dah boleh bawa pergi jumpa doktor dan sebagainya. Selepas tu apa lagi tips penjagaan untuk kanak-kanak yang Nat lakukan dekat anak-anak? Saya memang terus cut dia punya sugar intake sebab dia suka minuman coklat yang manis-manis, jadi saya terus cut dan saya terpaksa-paksa dia walaupun dalam keadaan yang orang kata ialah dia tak rela, tapi saya kena juga gosok gigi, saya kena berkeras sebab dia memang degil, dia memang suka makan manis. Saya cakap, adik, if you nak coklat, dan kita kena berus gigi. Okay. Tapi sekarang Alhamdulillah dia dah mula faham kan, walaupun ada 2-3 gigi yang tak boleh diselamatkan, tapi tak apalah, gigi lain tu tak terusik lagi. Okey lah. Okey, dan kita dah habis cerita pasal kanak-kanak. Kita nak cerita juga tentang penjagaan gigi orang dewasa kan? Sebab ini adalah salah satu penting. Pernah tak dengar kalau gigi ni sebenarnya kita punya mahkota muka. Kalau kat muka ni segalanya yang menjadikan kita cantik, senyumannya manis adalah muka. Walaupun sekarang dah pakai pelitup muka lah kan. Dah tutup sampai sini. Tapi tak apa, itu adalah salah satu penjagaan. Bukannya nak cantik je sebenarnya doktor kan, nak sihat juga. Tapi untuk penjagaan orang dewasa pula, apakah yang mungkin menjadi salah satu kurang kesedaran sekarang ni doktor berdasarkan pemerhatian doktor? Okey, sebenarnya penjagaan gigi susu dan gigi kekal macam saya cakap tu sama. Tapi untuk gigi kekal ni diri sendirilah yang perlu ada awareness dan kerajinan dan frekuensi memberus masih 2 kali sehari, pagi dan malam. Walaupun giginya lebih lagi daripada gigi susu. Dan juga penjagaan diet, sugar diet control. Sebab bila kita cakap sugar diet, orang hanya ingat makan coklat, makan yang manis. Sebenarnya nasi pun sama. Yes, pemakanan cakes, desserts, you know, all the eye syrup hari-hari. Okey, itu semua lagi. Termasuk dalam high sugar diet. Dan juga untuk perokok, jadi mereka ni semua ada stain dalam mulut. Jadi penjagaan di rumah 2 kali sehari, floss 3-4 kali seminggu dan juga mendapatkan pemeriksaan gigi di klinik setiap 6 bulan. Okey, samalah maknanya penjagaannya. Yang penting kita ada kesedaran untuk menjaga gigi seperti yang disarankan kan doktor. Nak sendiri macam mana untuk penjagaan gigi? Sebab okey, kita tahu sebagai seorang artis, gigi inilah main peranan kan. Dia punya tight shot tu kan nampak semua benda. Okey, apa yang nak lakukan? Saya jujur cakap, saya selepas berkahwin saya mula jaga gigi dengan lebih lagi. Dah ada suami kan? Wah, bagus lah tu. Dan masa awal-awal dulu, sebab saya memang jenis yang saya dah berikrar tak nak letak veneer apa semua, memang tak nak. Tak suka. Dan saya... Gigi dah cantik dah. Alhamdulillah saya tak merokok, saya tak suka kopi. Jadi itu satu bonus lah. Saya pernah pergi sekali buat rawatan, itu pun whitening doktor. Whitening. Lepas tu doktor kata, gigi awak cantik. Saya memang tak pernah check sangat. Last saya cek saya dah umur 8 tahun. Tapi mungkin memang ada setengah dalam kalangan individu yang memang penjagaan gigi ataupun kualiti gigi dia agak baik doktor. Ini berfaktor daripada genetik.
Tak juga. Saya rasa mak nak gigi jaga dari Daripada masa kecil. seawal kandungan ataupun yang masa gigi kekal, selepas lahir, penjagaan gigi dan kalsium intake. Jadi itulah sebab gigi dia kuat walaupun tak pergi cek. Tak ada Tapi masalah. gosok gigi lah selalu. Gosok, ya. Itu selalu. Kan? Maknanya jangan kadang-kadang dah penat sangat syuting tu, tidur balik kerja malam kena juga gosok kan. Sebenarnya. Okey. Gigi nak ni original. Kita tak buat apa-apa. Whitening je nak. Original. Whitening dia sekali je. Okey, ada seorang lagi rakan selebriti kita ingin bertanya soalan pada Dr. Nazatul. Ayuh kita saksikan. Hello doktor, saya nak tanya sikit macam mana penggunaan mouthwash tu, sama ada ia berkesan atau tidak? Ini selebriti sukan kita tanya. Okey, bekas pemain badminton kebangsaan bertanya, adakah dengan mouthwash itu salah satu pilihan ataupun bagaimana? Okey, sebenarnya kalau dalam penjagaan gigi, mouthwash ni membantu. Kalau kita tengok mouthwash ni more to bau, fresh smell. Okey, tapi back to basic, mesti memberus gigi dengan betul, ubat gigi berfluorida. Dan boleh pakai mouthwash. Ada orang kata nak shortcut, dia pakai mouthwash saja. Jadi mechanical cleansing tu tak ada. Jadi plaque still akan melekat pada permukaan gigi, acid attack akan berlaku, maka caries akan tetap berlaku. Tak bolehlah bergantung pada mouthwash saja. Tak boleh. Okey, bila kita bercerita tentang penjagaan gigi orang dewasa ni, pastinya kalau nak nampak cantik, bukan sahaja sihat. Ialah sebab bila dewasa ada kesedaran untuk bila senyum tu dapat Bollywood smile. Hollywood smile. Hollywood smile. Bollywood Kan smile. semuanya nak bergantung pada kecantikan dan datanglah beberapa rawatan dipanggil estetik lah. Rawatan-rawatan yang melibatkan kosmetik, penjagaan gigi yang cantik dan sebagainya. Bagaimana doktor sarankan untuk mereka yang ada kecenderungan untuk melakukan perkara-perkara itu? Okey. Sekarang ni saya rasa dah menjadi trend orang mendapatkan rawatan estetik. Tetapi sebenarnya estetik ni kena fikir dan berhati-hati because there's no turning back. Contohnya kalau you buat veneer, it's not only letak saja tapi dia akan mengikis sedikit permukaan gigi. Kalau buat crowning tu tak apalah, tak semua orang yang berani buat melainkan doktor pergigian dan doktor pakar. Tapi kalau tengok veneer kan banyak yang buat, kadang-kadang sebagai doktor gigi mata kita ni dah scan. Okey, nampak macam veneer tu terlalu putih, macam dipanggil apa? Macam Mentos pun ada. Ya, buat kat tempat lain warna dia lain tau. Buat kat tempat sini warna dia lain. Tebal. Sebab dia, kita boleh nampak ketebalan dia dan nasihat saya kalau nak buat boleh tapi dapatkan nasihat dari doktor pergigian yang bertauliah dan juga premis yang bertauliah. Lagi-lagi di musim COVID ni jaga-jaga semua orang cross infection control tu kan, kalau tak buat betul-betul ada risiko jangkitan. Sedangkan kita di klinik pakai PPE, sterile semua. Jadi kena pilih semua premis dan doktor yang bertauliah. Okey, kita akan sambung juga tentang ni. Nak tanya banyak lagi tentang kosmetik ni. Tapi sebelum tu kita nak saksikan ada beberapa masalah yang boleh disebabkan pertumbuhan gigi itu terganggu. Saksikan dahulu. Okey, ini antara 5 masalah gigi yang ini antara yang memang sering kali terjadi. Mungkin doktor ada komen sedikit? Okey, kalau yang biasa tu kalau tengok plaque dengan karang gigi tu memang biasa. Tapi kalau penyakit gusi ni, kalau yang teruk dipanggil, mula-mula dia start dengan gingivitis. Tapi kalau makin teruk, bengkak sampai longgar gigi dipanggil periodontitis. Maksudnya periodontitis tu masalah tu telah menjadi lebih teruk. Okey, dia ada beberapa faktor. Satu, penjagaan tak berus langsung and then smokers dan juga setengah pesakit dia mengambil ubat-ubat tertentu untuk masalah kesihatan. Boleh juga memberi kesan kepada gusi, dipanggil gingival hyperplasia, kebengkakan kepada gusi secara general. Dan juga kalau ibu mengandung pun masa mengandung hormon level berubah, tiba-tiba dia jadi bengkak yang mengandungi darah, dipanggil pyogenic granuloma. Tapi rawatannya sebenarnya simple je. Pergi ke klinik gigi dan buat rawatan scaling. Cuma dalam masa musim COVID ni, scaling tu kena hati-hati jugalah. Kita screen patient. Tak semuanya kita buat. It's not a routine treatment for this season. Tapi kalau bukan disebabkan COVID,
rawatan scaling adalah one of the treatment. Early treatment kan boleh Early kita treatment, boleh prevent dia daripada berlakunya perkara yang lebih serius lagi. Yes. Okey, kita rehat sekejap sambil tu nak saksikan perkongsian yang seterusnya. Ini berkaitan dengan online braces. Membeli braces ataupun pendakap gigi ni secara atas talian. Saksikan. Suatu masa dahulu ada yang menganggap penggunaan pendakap gigi sesuatu yang memalukan. Ini kerana ia berfungsi untuk meluruskan gigi agar tampil lebih cantik. Penggunaannya pula boleh memakan masa sekitar 2 tahun untuk mencapai hasil yang diinginkan. Namun kini, ia dilihat seakan trend khususnya dalam kalangan golongan muda. Kepelbagaian pilihan warna menghiasi gigi dianggap sesuatu yang menarik perhatian. Akan tetapi, kos untuk memasang pendakap gigi lazimnya mencapai ribuan ringgit kerana ia memerlukan kepakaran doktor gigi serta peralatan yang sesuai. Demi trend, ramai golongan remaja mencari alternatif yang lebih murah untuk menggayakan pendakap gigi dengan pembelian secara atas talian atau mendapat khidmat daripada mereka yang tidak bertauliah. Oleh kerana terdapat permintaan, maka penjualan dan perkhidmatan pemasangan pendakap gigi haram semakin berleluasa. Tanpa kepakaran dalam bidang pergigian, pendakap gigi palsu dikuatiri memberi kesan sampingan yang negatif terhadap pengguna. Walaupun tindakan undang-undang telah diambil terhadap segelintir daripada penjual, masalah ini masih lagi berlarutan. Mereka yang tidak bertanggungjawab ini berani melakukannya secara terbuka demi mengaut keuntungan. Sengit-sengit badan kami di sini sebab tengok gambar kan. Dan ada komen Nat, Kembang tekak dah dia. berpeluk tubuh dah takutnya. Takut. Mungkin komen Nat sebagai seorang selebriti yang juga yalah sebab kadang-kadang selebriti ni tak dapat lari daripada orang yang menjual ada braces atas talian dan sebagainya yang boleh dijadikan review dan sebagainya. Tapi Nat sendiri pandangan untuk melihat mereka yang melakukan perkara berani mati ni. Pemakaian pendakap gigi ni selalunya untuk atas tujuan kesihatan, untuk membetulkan gigi kan. Tapi tak tahu pula bila dia dah jadi trend ni, saya rasa tak patutlah kan. Sebab satunya orang kata dia boleh mempengaruhi faktor kesihatan. Kita berdarah kan. Dah patut dihentikan dengan segeralah, menakutkanlah sebenarnya. Kan? Kita tengok yalah sebab bila kita bercerita tentang terlampau ikutkan trend ni, dia kadang-kadang sampai sanggup membeli dengan harga yang murah satu kan doktor. Betul. Tapi doktor kesannya doktor. Kita tengok gambar tadi cukup serius dengan kesannya. Tapi apa antara kesan yang lain bila mereka buat sendiri, memasang sendiri tanpa steril, apa prosedur yang betul dan sebagainya. Okey, dia punya kesan utama yang pertama adalah cross infection. Maksudnya yang tak steril tu penularan COVID ni. Okey. Kan. Yang keduanya memang bahan braces tu boleh didapati secara online. Tapi kalau ikut secara teorinya setiap wire yang pakai, setiap bracket yang pakai dipanggil ada prescription, ada force yang tertentu. Jadi kalau dengan yang orang yang main letak je wire, tiba-tiba dia pakai force yang sangat tinggi, dia boleh menyebabkan gigi itu akarnya akan rosak dan pergerakan yang tidak sepatutnya pada stage yang tertentu. Jadi risikonya sangat tinggi, gigi itu boleh jadi longgar dan mati, dan juga future tu lagi susahlah nak rawat. Bukan sekadar dia boleh cantik. menjadikan gigi kekal kita tu rosak dan perlu dicabut. Sehingga boleh perlu dicabut. Sebab kalau difahamkan, kalau rawatan pendakap gigi ni dia akan menggerakkan gigi, tetapi dia ada sequence of wire dia akan gunakan force sikit-sikit. Jadi kalau yang memasangnya ni tak ada ilmu, dia main letak aja dan terus pakai high force, gigi tu akan bergerak dengan secara terkejut dan menyebabkan ligamen-ligamen dan akar gigi semuanya terkejut dan rosak, dan lama-lama gigi tu akan mati. Kalau macam tadi ada gambar yang terkeluar daripada soket, nak selamatkan pun peninglah. Jadi kalau bayangkan gigi dah tak ada, nak ganti gigi, nak letak gigi palsu, nak letak implan, kosnya berganda-ganda lagi. Ada pengalaman Nat melihat daripada kawan-kawan yang mungkin menggunakan
mereka yang tidak bertauliah ni untuk rawatan gigi dan sebagainya? Alhamdulillah tak ada, tapi ada juga yang sebab kawan-kawan pelakon terpaksa guna fake braces tu untuk tujuan lakonan, ya. Tapi mereka guna untuk masa yang sekejap sajalah, yang singkat kan. Itu pun takut juga kan? Takut juga badan kan. Takutnya tak boleh keluar. Okey, itu dia yang dikongsikan tentang kesihatan gigi bagi orang dewasa pula. Masih lagi bersama dengan Dr. Nazatul dan juga Nak Zainal seketika nanti di Hello Doktor. Anda dapat saksikan tadi ada 4 sama ada fakta ataupun mitos. Kita jangan risau, kita ada pakar jemputan kat sini untuk menghuraikan. Bagaimana doktor? Ada yang kata kalau mengandung tu tidak boleh melakukan pemeriksaan gigi. Sama ada fakta ataupun mitos, doktor? Mitos. Mitos, okey. Yang lain-lain tu? Yang lain tu sebenarnya masa mengandunglah kita galakkan pemeriksaan. Rawatan tu mungkin ada yang kena hold, ada yang boleh buat. Tetapi bayangkan kalau ibu mengandung yang sakit gigi sampai tak boleh tidur, menjejaskan bayi juga. Ada tau. Memang ada. Ada kawan saya sampai bukan sahaja darah-darah gusi tapi gigi dia sampai tercabut satu persatu. Okey. Itu dah sangat first trimester tercabut satu, second trimester tercabut satu. Ya. Dia punya mungkin saya tak tahulah macam mana tindak balas hormon dengan saya ada kaitan. rasa tahap kesihatan gigi dia dah memang teruk sebelum mengandung. Jadi bila dia mengandung tu hormonal level dia boleh sampai tertanggal sendiri. Gigi ni adalah yang paling kuat. Kalau tu mitos juga kot. Tercabut sendiri satu-satu mungkin dah memang longgar. Jadi kalau rawatan ni boleh dibuat. In fact kalau sakit tu makan antibiotik pun boleh. Jadi kami di hospital wanita dan kanak-kanak kan, banyak je ibu-ibu mengandung yang datang, dia kata pergi klinik tak dapat antibiotik, dah ibu mengandung ni tak tidur. Jadi kita ada ubat antibiotik yang tak dipanggil tak cross placenta dan boleh dibagi kepada ibu tu. Okey, contoh untuk gigi bongsu, kalau terpaksa buat operation, bolehlah tangguh nanti. Tapi tak kalau nak biarkan dia 9 bulan adalah sakit. rawatan yang tertentu kan yang tidak melibatkan operation dan sebagainya. Okey, satu lagi tadi, fakta yang nombor 1 ataupun statement yang nombor 1, tahap kesihatan gigi ni dia bergantung kepada warna gigi. Apa komen Nat agaknya? Kan ada tak orang cakap, ni mesti gigi sihat ni, putih je kan. Tak tahulah, tapi kalau gigi yang kotor tu mesti kita pun rasa dia tak sihat lah kan, ataupun corak pemakanan dia, mungkin dia kurang berus gigi kan. Dan tak tahulah, bagi saya kenalah kan. Betul lah. Kan bukan sahaja kita nak pastikan cantik sebenarnya, tapi bila cantik tu secara automatiknya kita tahu yang gigi kita tak ada masalah. Bersih. Okey, itu dia menjawabnya antara fakta ataupun mitos sebentar tadi. Kita sambunglah sedikit kan di akhir perbincangan ini. Pastinya doktor rasa kesedaran orang ramai ni doktor dalam masa yang 6 bulan sekali kena pergi scaling dan sebagainya. Tapi berapa ramai yang sedar tentang keadaan itu dan betul-betul ikut sebenarnya apa yang disarankan oleh doktor gigi? Ya, kalau secara general lah di Malaysia ni depending kawasan, kesedaran tu ada tempat sangat tinggi kesedarannya, ada yang tak tinggi. Macam Nat dia kata dia tak check tapi dia bawa anak dia seawal mungkin, which is a very good awareness, early check up. So kita memang kalau setengah pesakit tu kalau di private lah, bila dia dah datang kan, kita akan hantar reminder every 6 months. Jadi kadang-kadang patient ni terlupa, tapi bila dapat reminder, okey, dia rasa nak datang lah. Tapi untuk yang pesakit yang sangat takut ni, nak mengubah dia punya persepsi terhadap klinik gigi ni kadang-kadang susah juga. Itu yang tadi ada gambar dinosaur semua dekat. Kebanyakan parents yang bawa anak tu, okey, dia siapkan anak dia, nanti dia, doktor boleh tak saya buat temu janji dengan doktor. Saya memang suka nak treat
anxious patient because as a pediatric dentist, this is part of our expertise untuk merawat pesakit-pesakit yang takut. Tapi itulah di atas kekangan masa dengan pesakit kanak-kanak yang lagi ramai nak dirawat, kadang-kadang masa saya tu limit lah. Cuma saya nasihatkan untuk pesakit-pesakit yang belum pernah pergi atau daripada sekolah rendah, sekarang dah umur 30-40, jejakkanlah kaki ke klinik gigi dulu. Singgah-singgahlah tengok kan keadaan gigi tu macam mana. Sebab environmentnya sangat berbeza sekarang. Doktor-doktor pergigian je semua dah up to date. Betul. Sebenarnya mereka pun berusaha untuk mengelakkan stigma takut nak datang ke klinik gigi tu kan. Okey Nat, sebagai seorang ibu, bagaimana nak melihat kepada penjagaan gigi diri sendiri sama penting dengan penjagaan gigi anak juga? Apa yang Nat katakan ataupun ada satu tanda aras lah kalau kata ini memang harus dilakukan. Bajet sekian-sekian memang perlu diletakkan. Contohnya lah untuk penjagaan gigi anak. Bagaimana pentingnya kepada Nat? Betul. Saya selalu pastikan yang saya kerap menukar berus gigi. Dan saya akan cuba tahu apa minat dia waktu itu dan saya akan cuba cari corak berus gigi pada design yang dia suka. Supaya dia semangat nak pakai. Jadi kita sama-sama akan tukar. Dia tengok mak dia tukar dan saya pun tukar. Jadi buat dia minat untuk, dan kita selalunya kita bertiga kita akan berus gigi sama-sama. Sekarang ni kita jadikan itu rutin. Setiap kali kalau kita dah makan benda manis, kita akan buat perjanjian, okey kita dapat kek, tapi lepas ni kita akan terus gosok gigi. Benda-benda macam itulah. Kan boleh dapat gigi cantik macam mak dia. Itu pun dah terlambat. Okey, ada satu lagi soalan dari rakan di media sosial kita. Namanya adalah Hani Ezrina. Okey, saya harap saya sebutnya dengan betul. Penggunaan berus gigi yang tepat bergantung pada gigi atau keselesaan. Soalan yang bagus saya kira. Silakan doktor. Okey, memang pemilihan berus gigi adalah berdasarkan saiz mulut dan juga susunan atur gigi ya. Kalau gigi tu mulutnya kecil, walaupun orang dewasa mulut kecil, dia perlu memilih berus gigi kepala kecil, berus yang lembut, dipanggil soft bristle. Kalau you tengok dekat berus gigi ada soft, medium, hard. So now kita galakkan semua guna soft atau ultra soft. No more medium or hard. And then kalau gigi tu tak teratur, dia boleh pakai extra interdental brush. Kalau pakai braces pun boleh. Ataupun kalau dia tengok di di kedai ada ultra soft tu, dia boleh masuk di celah gusi sikit. Jadi lebih efisien lah dia macam berurusan gigi dia. sekali dengan floss lah kan, macam dapat masuk di celah-celah gigi berus gigi. Dah habis berus nanti dah baru floss. Macam tu. Okey, macam Nat sendiri bagaimana kalau katalah satu pilihan yang terbaik sekali adalah untuk menjaga, sebab jadi ibu ni semua kena jaga kan, bukannya anak, satu family punya penjagaan kesihatan dan gigi kena jaga. Mungkin komen Nat sendirilah bagaimana pentingnya kalau penjagaan gigi ini diabaikan. Seperti mana yang Nat ingatkan keluarga, mungkin boleh Nat pesan juga kepada mereka. Sebab penjagaan gigi ni satunya, orang bila jumpa kita dia akan tengok yang dia nampak gigi, muka dan gigi kan. Jadi dari situ orang akan nilai tahap kebersihan kita di rumah. Jadi sebab itulah saya runsing sangat bila anak saya ada masalah gigi. Jadi saya pun ingin mengingatkan ibu-ibu, kita kena, orang kata, walaupun anak kita degil, susah macam mana payah sekalipun, kena berus gigi mereka seawal mungkin. Dan jangan takut untuk bawa mereka pergi klinik, sebab ramai sekarang ni saya tengok doktor-doktor yang dah memudahkan urusan ibu bapa kan, yang mana dah dekorasi cantik klinik mereka. Jadi ni tak ada orang kata lagi orang kata rasa takut nak bawa anak. Okey, thank you so much. Terima kasih banyak-banyak. Banyak sebenarnya kita kongsikan 1 jam macam tak cukup kan. Terima kasih banyak Dr. Nazatul Sabariah Ahmad, pakar perunding pergigian kanak-kanak dari Hospital Wanita dan juga kanak-kanak, dan juga terima kasih Nak Zainal bersama dengan kita berkongsi banyak sangat pada hari ini. Itu dia dalam Hello Doktor hari ini tentang kesihatan gigi. Harap-harap anda mendapatkan sedikit sebanyak pengajaran ataupun perkongsian yang menarik pada hari ini untuk dijadikan salah satu tips penjagaan kesihatan gigi. Okey, jadi selamat menyambut Hari Kebangsaan Merdeka 63 tahun. Malaysia prihatin. Alhamdulillah kita dah pun sampai ke penjuru rancangan. Terima kasih kerana saksikan kami dalam Hello Doktor.